Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan Najib, puan-puan hajah yang dimati Allah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita atas rahmatnya dapat kita bersama-sama untuk kita sambil kita beriktikaf di masjid, di rumah Allah, kita juga dapat sama-sama duduk di rumah Allah SWT untuk kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan pada pagi ini, mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ini pada pagi ini kita dapat sentiasa mendapat rahmat Allah SWT. Kerana rahmat perlu kita cari, rahmat perlu kita tuntut, sesuai dengan doa yang dilafazkan oleh orang Fir'aun, ya, maknanya golongan Fir'aun yang setelah Nabi Musa mengalahkan sihir Fir'aun, di mana di antaranya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan doa yang dilafazkan ialah wa najjina bi rahmatika minal qaumidz zalimin. Maknanya orang-orang yang beriman kepada Musa dan Allah setelah mukjizat Nabi Musa ya, memperlihatkan kehebatannya Allah, maka di situ orang beriman yang dengan Nabi Musa itu berdoa wa najjina bi rahmatik, yaitu selamatkan kami dengan rahmatmu. Wa najjina bi rahmatika minal qaumidz zalimin. Maknanya ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pastikan kita sentiasa berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini insya-Allah kita berusaha dengan hari yang baik. Hari yang baik, Sayyidul Ayyam, kita dah duduk, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita dah miss bulan. Alhamdulillah, syukur ya, Allah bagi kesihatan bagi kita bertemu semula ya, bulan Disember saya berada di Makkah Al-Mukarramah ya. Alhamdulillah, syukur diberi kesihatan oleh Allah SWT, dan syukur juga kepada Allah SWT, Allah atas rahmatnya ya, tahun ini pun ya, Allah bukakan lagi kotanya daripada 14,000 kepada 31,600 ya. Mudah-mudahan ya, dengan inilah ya, kerja Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang bagi kita logik akal kita tak munasabah dan sebagainya, namun bagi Allah SWT tidak ada yang mustahil baginya. Jadi untuk pagi ini kita meneruskan perbincangan dalam kitab Riyadhus Shalihin, iaitu taman-taman orang soleh. Ya, mudah-mudahan perkongsian kita ini ya, tentang kitab taman-taman orang soleh Riyadhus Shalihin ini ya, menambahkan lagi ilmu kita. Jadi saya merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus saya pada tajuk seterusnya, iaitu hadis yang ke-76. Ya, hadis yang ke-76 an Ibnu Abbas, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil qala laha Ibrahim hina ulkiya fin nar, wa qala laha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayat lahu an Ibnu Abbas, dan riwayat lain qala kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulkiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, hadis ini mengingatkan kepada kita penyerahan
secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita rujuk hadis ini daripada Ibnu Abbas. Ya, hadis ini adalah riwayat Bukhari, Rahul Bukhari, hadis yang sahih. Daripada Ibnu Abbas juga berkata, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasbunallah? Iaitu cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ya, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Maknanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala laha Ibrahim. Saya terjemah dulu. Kalimah ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hina ulqiya finnar, ketika dicampakkan, ulqiya finnar, telah dicampakkan ke neraka, ya, dengan lafaz hasbunallah wa ni'mal, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, kita terjemah dulu. Dan waqala laha Muhammad, dan juga telah diperkatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang berkata, sesungguhnya orang-orang telah bergabung untuk menyerang kalian. Maknanya apa juga dalam peperangan lah. Maknanya ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi satu keadaan yang genting, di mana orang Islam waktu itu nak diserang oleh musuh, maka apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ya apa dia, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, dan di situ apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain juga, wa fi riwayat lahu anin Ibnu Abbas, dan riwayat yang lain, sebab hadis ni banyak riwayat dia, qala kana akhiru qauli Ibrahim. Ini di hari yang lain lah. Alaihi salam hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sama tadi maknanya dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas bahawa kana akhir qaul, makna adapun kata-kata lafaz yang terakhir sebelum Nabi Ibrahim dilontarkan ke mana? Ke neraka, bukan ke neraka, ke api, minta maaf, ke api yang munggun yang besar, maka hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maknanya di situ menunjukkan bahawa kalimah inilah kalimah ataupun lafaz yang memang digalakkan dalam apa juga keadaan, apatah lagi kita lihat, ya, di mana kita berhadapan dengan sesuatu keadaan yang genting, keadaan yang susah, maka lafaz ini dapat menerbitkan kekuatan akidah kita kepada Allah SWT, kerana hasbunallah, kafa billah, hanya Allah saja, cukuplah Allah, ya, di mana juga dia bila angkat suara dia dah mula sangkut. Tu dia tak tahulah kenapa. Ya, dah 3-4 minggu ni. Dah balik pun gitu juga. Tak apa, alhamdulillah. Ya, hasbunallah, makna cukuplah Allah, apa juga keadaan. Ya, baik. Itu dari segi terjemah dia. Apa yang dikatakan hasbunallah? Kalau kita juga rujuk dalam surah Taubah yang terakhir itu, yang biasa sepatutnya kita amalkan. Apa dia? Apa dia yang terakhir? Surah Taubah yang terakhir. Allahumma salli Muhammad. Saya dilupakan. Cuba record balik. Okey, laqad ja'akum, alhamdulillah, Allahumma salli Muhammad. Saya dilupakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Faqul hasbiyallah. Apa dia? Itu adalah, maka berkatalah hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah.
Kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, kita yakin dengan Tuhan kita itu Allah itu Tuhan kita, maka kita hasbiyallah, hanyalah Allah. Hasbiyallah. Itulah ya maknanya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Taubah yang terakhir, 2 ayat yang terakhir itu. Sebab itu kita kena amalkan dari pagi dan petang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat yang terakhir ya, kita amalkan pagi dan petang insya-Allah ya. Maka di situ kita lihat apa yang dikehendaki dalam hadis ini ialah ya, pertama ialah apa tuan-tuan ya, oleh kerana penyerahan secara mutlak kepada Allah SWT, maka di situ kita dapat satu pengajaran daripada hadis ini ialah kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. Sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. Ya, apa dia tawakal? Iaitu penyerahan, tawakal. Ya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat suka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ itulah di kita punya terjemahan kita. Setelah kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita terjemahkan dalam diri kita, apabila kita mengaku beriman kepada Allah SWT, maka kita kena tawakal. Dan kita lafazkan tawakal itu dengan cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung, dengan lafaz ya. Kita boleh cakap Melayu. Orang kata doa bercakap Melayu. Ustaz, kita kalau tawaf boleh doa Melayu tak? Melayu pula. Ya. Kan kita tawaf tu ialah tawaf lah kan. Ni cerita orang pergi haji atau umrah. Soalan pertama, Ustaz, doa saya tak hafal. Okey, tak apa, tak hafal tak apa. Boleh tak saya doa dalam bahasa Melayu? Rasanya bagi saya memang tak cantik lah. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Ya Allah, lindungi ya Allah. Allah tu benar. Malah benar kan? Adalah dengan lafaz yang memang apa dia Nabi sebut. Kalau macam ni, kalau kita cukuplah pelindung, cukuplah Allah pelindung, kita menerima satu keperitan, cukuplah Allah pelindung, tak cantik lah. Sebab sunnahnya lah hasbunallah, hasbunallah. Sebut lafaz yang di mana Rasulullah dan Nabi Ibrahim sebut hasbunallah ataupun hasbiyallah. Lafaz yang memang disebut. Tak payah nak kata boleh tak kita cakap ilmu. Saya tak boleh cakap Arab, Ustaz. Tak boleh cakap Arab. Bukan Arab apa dan sebagainya, tetapi kita usahakan supaya ya lafaz itu yang kita lafazkan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang pertama daripada sini kepada kita iaitu kita terjemahkan dengan keimanan kepada Allah SWT, dengan tawakal pada Allah SWT. Dan lafaznya, lafaz yang sesuai dengan tawakal itu ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun itu hasbuna ialah bagi kami. Dhamir ganti nama, nah itu kami. Tetapi kalau kita sendiri hasbiyallah, hasbiyallah. Ya itu kembali kepada sendiri kita. Kalau hasbuna, na itu dhamir ataupun ganti nama kepada kami, ya. Kita tak ada masalah. Kalau hasbunallah pun boleh, hasbiyallah pun boleh. Tak jadi masalah. Tak perlu kita gaduh. Itu kita sebut hasbuna, wa ni'mal wakil. Jadi kita dalam keadaan itu kita tak ada masalah. Sama ada hasbuna ataupun hasbiyah, itu tak ada masalah. Ya, jadi yang penting kita sebut hasbunallah ataupun hasbiyallah, hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi tuan-tuan untuk Allah, ya, itu yang pertama apa yang boleh kita dapat daripada hadis tersebut.
Yang kedua, yang kedua kita lihat, ya. Yang kedua, dalam hadis ini, ya, ingatkan pada kita, kita hendaklah sentiasa mengikut jejak. Jejak apa? Jejak siapa? Jejak para nabi. Dan juga orang-orang yang mendekat diri kepada Allah SWT. Maknanya kita lihat hadis kedua, hadis ini mengingatkan kepada kita kena selalu ikut. Apakah yang dilakukan oleh para nabi dan orang yang soleh, orang yang mendekatkan kepada Allah SWT. Mudah saja tuan-tuan. Yang pertama iaitu doa. Yang pertama doa. Maknanya orang-orang soleh, para nabi, walaupun nabi itu orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT, namun begitu nabi berdoa. Kita lihat terbukti, terbukti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat waktu malam dia bangun, sujudnya yang panjang, doanya panjang. Tuan-tuan, doanya panjang. Itu nabi yang memang kalau disebut saja Allah bagi. Kalau dia kata, boleh tak kata, doa saya macam yang semalam. Malah tu, ya Allah ya Tuanku, doaku macam semalam yang aku minta. Boleh? Tu malah. Jangan kata pula imam baca wa na'udzubika minal hammi wal hazan. Ini imam pagi tadi imam dah baca, tengah hari baca lagi, asar baca lagi, maghrib baca lagi. Dia ulang-ulang mam. Tadi doa lain ke mam? Masya-Allah. Kerana doa itu doa yang ada sandaran. Baca wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu kita ulang-ulang, tak salah. Kerana hadis itu disarankan oleh Rasulullah SAW supaya kita doa. Janganlah kita pertikaikan imam yang sebaik. Kan lebih senang je mam baca doa hari ini sama dengan doa pagi tadi. Boleh tak baca macam tu? Amin. Dah selesai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Amboi. Semua orang nak senang hari ni, maka kita doa. Doa itu, dan Nabi pun dah ajar doa, macam-macam doa, daripada mula bercelik mata sampai tutup mata balik, doa semata. Doa semata nak menyatakan bahawa kita ini bukan hak kita sendiri, kita lah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu juga sebagai tanda terjemahan daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terjemahan maknanya kita tak mampu tuan-tuan, walaupun mata kita nampak mata hebat, walaupun tenaga kita nampak hebat, tenaga hebat, tapi wallahu alam tuan-tuan, tanpa bantuan Allah SWT, tanpa rahmat Allah SWT, kita pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak doa. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kadang-kadang pengalaman mengajar kita lah, orang lama lagi lama, banyak pengalaman, banyak lagi pengajaran ibrah yang boleh kita dapat. Tuan-tuan, contohnya, sebab saya selalu ke Mekah ni kan, saya nak kata tuan-tuan, walaupun kita sudah berkali-kali pergi, namun kita tak boleh kata kita hebat di sana. Wallahu alam. Yang selalu pergi, selalu dia akan sesat. Pasal apa? Dia nak kata, Ustaz, aku dah selalu pergi, Ustaz, tak payahlah, Ustaz, tak payah pergi. Lalu depan hotel aja, dah sampai sana, dah tahu sesat kat mana. Tadi dia lalu depan hotel dia lalu je. Nampak tuan-tuan? Walaupun kita kata kita boleh baca, kita boleh berkomunikasi, tak apa Ustaz, aku boleh komunikasi, tak boleh bahasa Arab, aku boleh bahasa Inggeris, tak akan sesat. Wallahu alam. Tak payah pakai tag tuan-tuan. Tak pakai tag. Tiba-tiba kita pengsan tuan-tuan. Siapa yang nak kita, siapa yang nak tahu kita? Siapa nak? Ini daripada mana ni? Dari Malaysia ke, Indonesia ke, Uganda ke? Tak ada. Allah alam. Semua itu kita kena doa pada Allah SWT. Nak menyatakan bahawa kita ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan doa sekadar kita nak dapat sesuatu saja tuan.
Doa nak dapat sesuatu. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Bukan saja nak dapat sesuatu. Itulah terjemahan nak menyatakan bahawa kita inilah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda bahawa kita ni tak mampu. Nak naik kereta, nak kereta pun doa juga. Nak masuk masjid pun doa juga. Kaki kanan. Allahumma inni a'udzuka min Allahumma inni Allah as'aluka min fadlik. Nak doa masuk pun doa. Masya-Allah. Ya, Nabi ajar kita. Nak tunjukkan bukan sekadar apa yang kita nak dapat, tetapi kita nak tunjukkan bahawa kita adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kena doa. Doa. Apa sajalah. Ya. Yang kedua, ya, apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh para nabi dan para soleh, orang yang mendekatkan, yang takarrub pada Allah SWT, ialah iaitu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena serahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam konsep tawakal itu ialah kita kena usaha. Usaha ialah usaha. Ya, kita mesti ada sifat kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang inginkan kita segala apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena banyakkan tawakal. Ya, kita kena usaha tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal juga adalah usaha, tuan-tuan. Bukan tawakal itu maksud kita dari segi bahasa itu serah pada Allah, serah ya Allah. Sebenarnya tawakal itu adalah usaha. Kalau serah itu alah nak macam mana dah jadi gitu. Dah itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi itu ialah jabariyah. Ya, kita tawakal itu adalah usaha kita. Tawakal usaha. Ya. Kenapa kita perlu ikut semua ni? Ikut nabi dan sebagainya? Kerana pertama dialah yang penerang pada kita. Ya. Penerang pada lampu pada kita. Daripada kegelapan, Allah dah utuskan nabi, kemudian dengan adanya nabi kita menjadi terang benderang, kita boleh lalu jalan yang terang. Itu sebab tu kita kena ikut dia. Yang kedua ialah kerana apa? Mereka ini semua orang yang dekat dengan para nabi, para anbiya dan orang yang mereka ini dia menerima ujian-ujian yang paling dahsyat, Kita ni kalau setakat nak apa? Ujian kita ialah apa? Kaki tak boleh nak jalan. Kaki apa? Kaki dah apa? Lutut dah apa? Goyang tak? Baru uji macam tu pun kita dah benda kan? Ni sebab tu saya kongsi lagi pengalaman. Allah uji bini dia datang haid. Ni pasal tawadak ni. Tawadak. Bini datang haid. Lepas tu kepala dia pening. WhatsApp saya, Ustaz, boleh tak saya lambai untuk tawadak? Isteri saya haid, Ustaz. Dia nak tunjukkan aku kalau nak, pasal yang pertama dia tulis isteri dia haid. Dia ingat kita ni pasal-pasal hukum ni sama dengan orang nak dapat kontrak ke apa? Isteri saya haid, Ustaz. Saya pening-pening sikit. Boleh tak saya lambai-lambai untuk wadah? Yalah, saya kata, kau ingat ni aku nak dapat kontrak tu, dengan ada memo, walaupun tak cukup syarat kau boleh dapat. Itu zaman dululah, sekarang dah tak alam terukut. Ya. Hukum tetap hukum, tuan-tuan. Ya. Apa saya kata? Okey, saya keluarkan pandangan muzakarah haji. Saya bukan susah sangat, tuan-tuan. Ya, dia boleh dapat dalam pakcik Google ada. Tapi kena tengoklah betul pakcik Google kan. Ya, kita boleh copy di situ muzakarah haji, tapi kena tanyalah dulu, jangan main copy semata kan. Copy saya papan kata bahawa walaupun dalam keadaan tak boleh jalan tapi sedar duduk di atas wheelchair boleh, wajib
menunaikan tawadak. Oh gitu Ustaz. Oh gitu pula. Oh gitu. Nampak? Baru diuji macam tu je. Dia ingat bini dia datang haid, lepas tu dia pening. Saya jawab, lambai bukan tawaf. Lambai tu nak buat apa? Ada suruh lambai. Orang kata tawaf. Tawaf tu apa? Pusing. Masya Allah. Ada. Baru diuji gitu. Jadi itulah tuan-tuan. Sebab tu saya kata tuan-tuan saya ingatkan pada rakan-rakan semua. Kita ni pergi umrah ni, saya nak ceritalah. Umrah ni dia ada rukun dan syarat Bukan pergi menziarahi ataupun melawat tembok besar Cina. Tembok besar Cina kau nak terbalik sana, terbalik sini pun tak mengapa. Tetapi kalau pergi Mekah wajib berniat umrah, haji ataupun haji. Kan? Ya, ada rukun dan syaratnya. Dah tentu dia memerlukan bimbingan. Kalau pergi DIY, memang DIY atau DIY tuan-tuan. Boleh DIY. Kalau orang dah biasa DIY tak apa. DIY tu pergi sendiri. Backpackers kan. Tadi. Sampai sana, itu dah. Tak apa, mudah tak. Allah Maha Pengampun. Apa dia punya, dia kata Allah Maha Pengampun. Itu je alasan Allah Maha Pengampun. Itu dia masalah. Tu maknanya, tu saya kata itu identitas lah. Maknanya kita bau diuji Allah, balik pada saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, ulqiya finnar. Allah campakkan orang-orang Namrud campakkan Nabi Ibrahim ke neraka. Allah api neraka. Masya-Allah, sorry, minta maaf. Ke api, nar tu api. Minta maaf tuan. Api neraka sebab api Allah campakkan Nabi Ibrahim, bukan mana Namrud campakkan. Betulkan balik, Namrud campakkan Nabi Ibrahim ke api. Api itu bukan sebarang barang tuan-tuan. Api itu kita kalau api dapur kita boleh dekat. Tetapi ni tak boleh dekat. Unggun yang begitu besar. Iblis menjadi manusia mencanakan supaya buatkan lastik. Jadi lastiknya Nabi Ibrahim masuk ke dalam. Sebelum itu Nabi Ibrahim. Itu ujian besar tuan-tuan. Ujian besar. Ujian besar. Ujian besar. Maknanya bayanglah kalau kita lihat dicampakkan ke api, dah tentu api yang besar, habislah. Tetapi Nabi kata hasbiyallah, hasbiyallah, hanya Allah. Memanglah dia yakin Allah. Akhirnya itu yang jadi makhluk tidak memberi bekas. Makhluk tidak memberi bekas. Apanya? Makhluk. Api juga adalah makhluk. Api yang kerjanya membakar, tetapi atas perintah Allah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah perintahkan api tugas kau memang membakar, tetapi kali ini engkau tak payah bakarlah. Tengok, itu yang kata makhluk tidak memberi bekas. Tapi jangan buat-buat pula nanti ambil pisau juga makhluk, ambil potong tangan. Jangan buat kerja macam tu. Jangan buat itu. Hasbiyallah, potong tangan. Memang itu namanya nak bunuh diri namanya. Tetapi ini berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana ujian begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan ini dia yang ketiga. Hadis ni panjang ni tuan-tuan Yang ketiga, tawakal adalah satu merupakan manhaj para nabi. Manhaj maknanya dia apa saja Nabi tawakal pada Allah SWT. Tawakal, manhaj. Apa manhaj? Manhaj ni apa? Tu bahasa Arab tu. Manhaj itu maknanya dia manhaj ni macam prinsip prinsip para nabi. Tawakal, kerana kita dah memahami tawakal itu ialah penyerahan diri pada Allah SWT secara mutlak. Manhaj para nabi. Jadi kita nabi dah buat macam tu, kita kena ikutlah. Mas Bari. Okey. Baik.
Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kita menghadapi sesuatu, kita kena banyakkan penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita rujuk yang lain, hadis lain yang kita daripada hadis lain, ya. Lau annakum, ya, kesempurnaan tawakal, lau annakum tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Ni kesempurnaan tawakal diumpamakan seperti burung. Dia. Maksudnya, seandainya sekiranya kamu bertawakal pada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tawakal, nescaya dia akan memberi rezeki. Ni kelebihannya. Maknanya dia akan memberi rezeki. Kalau kita betul-betul tawakal, dia akan memberi rezeki kepada kamu. Dan Rasulullah buat perbandingan yang mudah, iaitu seperti Allah telah memberikan rezeki pada burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong dan kembali pada petangnya dengan perut penuh makanan. Ini orang yang tawakal, ya. Maknanya dia usaha, dia terbang pagi untuk keluar, dia tawakal, niatnya mencari rezeki lillahi ta'ala, tawakal, akhirnya dia dapat rezeki. Itu cara mudah, tuan-tuan, ya. Jadi itu cara bagaimana kita apakah kelebihan tawakal kepada Allah SWT, ya. Baik, dengan tawakal tu juga, ya, disebut dalam perbincangan ini, ya, tawakal ini, ya, dapat, ya, bila kita tawakal pada Allah SWT, penyerahan diri pada Allah SWT, maka kita mudah, ya, sebab saya sebut tadi sebagai satu terjemahan keimanan pada Allah SWT, ya, maka kita sentiasa beroleh kemenangan. Orang yang saya tawakal ini sentiasa beroleh kemenangan dan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kat dunia ini dia tidak mendapat kemenangan ataupun kenikmatan, tetapi insya-Allah orang yang sentiasa bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak, secara total, maka di situ dia akan dapat kemenangan. Bayanglah, kemenangan itu kat dunia tak dapat, tetapi tuan-tuan, kemenangan itu dapat di mana, tuan-tuan? Di akhirat di sana. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, tuan-tuan, saya selalu sebut dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Betul tak? Ayat itu. Sesungguhnya orang yang berada di syurga, ya, mereka sibuk dengan apa? Sibuk dengan apa, tuan-tuan? Waktu itu tak ada sibuk nak pergi masjid, tak payah pergi masjid. Ya, tak payah nak pergi masjid, tak payah pergi majlis ilmu waktu kat sana lah. Tak payah zikir. Tu dia. Ya. Kat sana sibuk dengan apa? Pungut. Pungut apa, tuan-tuan? Pungut kenikmatan ganjaran daripada Allah SWT. Syughul itu syughul. Syughul apa? Syughul sibuk. Tak sibuk, tuan-tuan. Kalau kita kat dunia sibuk. Menyibuk pun ada juga. Bukan sibuk okey, tapi penyibuk lagi teruk. Sibuk okey, tapi kalau penyibuk lagi teruk. Maknanya sibuk, kita sibuk dengan pungut. Fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum. Baik, itu kenikmatan orang yang dapat tu. Hum wa azwajuhum, mereka dan isteri-isteri mereka. Nampak, baca surah Yasin. Lama dah tu surah Yasin. Hum wa azwajuhum, mereka siapa? Mereka yang duduk dalam surga. Wa azwajuhum, isteri-isteri mereka atau suami-suami mereka. Boleh ke masuk dalam syurga duduk boleh? Tapi kat situ boleh kan, menunjukkan hum wa azwajuhum. Boleh je. Habis Quran kata hum wa azwajuhum, mereka dan isteri mereka, kata mereka dengan suami-suami mereka.
Maknanya boleh lah ke? Kita buat reunion kat sana. Rumah tu. Fi zilanin alal araq, maknanya dalam dilindungi fi zilanin alal araq muttaqun. Allahu akbar. Inilah walaupun kat dunia tak dapat kemenangan atau kenikmatan maka di akhirat nanti itulah kenikmatan kenikmatan yang kita cari-cari insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang minta Allah, ya, begitu hebatnya, ya, apa itu peranan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kemudian daripada hadis yang lain, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis panjang tuan-tuan ni. Hadis ni panjang tapi kita ambil yang pendek aja. Jadi di situ tuan-tuan minta Allah, ya, bila menyebut tentang hadis-hadis yang saya sebut tadi, ya, menunjukkan bahawa digalakkan sentiasa kita bertawakal pada Allah. Kemudian yang seterusnya dilihat bahawa dalam kita untuk bertawakal pada Allah SWT itu, di situ ada satu sunnah kehidupan, ya, satu sunnah kehidupan di mana orang yang inginkan sesuatu kebaikan, orang yang nak buat satu kebaikan, ya, mengajak orang kebaikan, maka di situ ada dia punya apa tuan-tuan, ya, ada dia punya kesukaran, ada dia punya ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak mengembirakan kita ialah Allah nak gembirakan kita, Rasulullah nak gembirakan kita, maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini di antara yang boleh untuk pagi ni, insya-Allah cukuplah untuk sekadar perkongsian, ya. Saya tak sebut hadis yang panjang itu, uraiannya begitu panjang, namun begitu cukup di situ supaya sedikit perkongsian ini dapat manfaat kita bersama. Ya, itu saja dari saya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana ma yasma'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirina bi wajhil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.